Selamat pagi dan salam sejahtera bersama dengan saya Merasuji untuk ringkas TVS. Pejabat Pelancongan dan Perdagangan Sarawak di Singapura status memberi kelebihan kepada Sarawak untuk memasarkan dan menjual produk-produk tempatan. Mesti ramai yang tidak tahu, ini juga dijangka akan menjelaskan lagi identiti Sarawak sebagai rakan dagang pada tahap yang lebih tinggi. Dengan penubuhan status, perdagangan sumber tenaga asli serta hasil pertanian negeri terus diperkasa. Ketua Pegawai Eksekutif Status Chew Chang Guan berkata penubuhan ini adalah titik permulaan bagi Sarawak. To reach out the world through this setup in terms of trade, investment and tourism. Of course, Singapore is just the stepping stone. It's not only just for Singapore, it's also for other part of the world. Depends on the products as well. Singapura merupakan antara rakan dagang terbesar Sarawak. Menurut Chew, visi 2030 Singapura adalah 30% menghasilkan produk makanan sendiri. Bagaimanapun, 70% adalah produk makanan import. So Sarawak has one very important opportunity is work together, collaborate with Singapore and offer them some joint venture or investment opportunity in terms of agriculture. We have plenty of land, correct? So we can joint venture with Singapore. Kata Chew lagi adalah penting untuk pengeksport dan perusahaan kecil Sarawak yang berpotensi membuat kemunculan mereka di Singapura. Tambahnya, ini termasuk dengan jenama yang baik, pembungkusan menarik, produk profesional dan berkualiti tinggi serta produk yang disahkan. Pengeksport Sarawak boleh memanfaatkan skim bantuan promosi PAS daripada status. Ini bagi mendapatkan bantuan kewangan sebanyak $10,000 Singapura setahun. There are so many things from Sarawak that have not yet been promoted. So I believe there's a lot of chances, opportunity for SME in Sarawak to think that this is a good opportunity that can work together with status and bring the product out. Untuk memohon geran PAS, pemohon boleh log masuk ke www.status.com.sg/trade. Apa yang menarik, Chew berkata produk Sarawak yang paling popular di Singapura adalah pes laksa Sarawak. Dan permintaan produk Sarawak yang paling tinggi di Singapura adalah belacan. We are still looking for things like this. Belacan. But we still need some company produce good belacan from Sarawak, nice packaging with labeling, and then talk about stories. This is not a right packaging, but we need more products, but can talk to us about how to package it into the right products for the Singapore market. But I'm missing Sarawak belacan also. Sejak 5 tahun Puan Siti Khadijah Kawi, 47, seorang ibu tunggal tinggal di rumah beratapkan zinc berdindingkan kontena. Kini beliau bersama 5 orang anaknya boleh menarik nafas lega selepas memiliki rumah sendiri dengan kemudahan lengkap. Menerusi program Rumah Sejahtera Pantai Damai, rumah itu dibina di Kampung Buntal bagi menggantikan kediaman lamanya yang agak uzur dan tidak selamat untuk didiami. Sebelum kami dapat rumah baru tu, kehidupan kami memang susah. Rumah kami selalu bocor, masa angin, hujan, ribut, topan. Kata orang, memang terbabak lah atap rumah kami apa indah. Sampai baju, pakaian kami, barang kami di dalam rumah yang semuanya basah. Cik dapat dipakai lagi kadang-kadang. Udah musim landas nak, barang kami nak dapat dipakai. Menurut Siti Khadijah, beliau pernah memohon bantuan rumah pada tahun 2016 namun tiada sebarang jawapan diterima hingga sekarang. Katanya lagi, kunjungan Pengarah Jabatan Agama Islam JAIS bersama rombongan berbasikal harmoni telah mengubah kehidupannya. Alhamdulillah, kami berterima kasih kepada YB dengan Ketua JAIS. Hanya yang memantau kami masa saya pakai berbasikal Ketua JAIS. Jadi yang ada dengan YB
Belum lama ada YB, dalam masa 2 minggu rasa YB lalu malah rumah kami. Kami pun terkejut juga. Start dari tahun berapa? Baru dalam ujung tahun 2020, ujung tahun tu, 2014. 12 tu. 12 tu, ujung tahun tu. Tidaknya berbasikal. Dalam pada itu, bagi Nur Haziah Syukri, 22, anak ketiga dari 5 orang anaknya, beliau sudah lama menanti bantuan rumah seperti ini yang akhirnya tercapai. Alhamdulillah, nang dah lama juga dah nunggu rumah bantuan macam tu. Asa happy, asa lega, asa terima kasih gila-gila sebab dah nolong keluarga kami orang. Sementara itu, Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai berkata, program Rumah Sejahtera Pantai Damai diperkenalkan sejak 6 bulan lepas. Dan kita ada 3 buah lagi rumah sejahtera yang sedang dalam pembinaan pada masa ini. Satu di Kampung Jaya Bakti, satu lagi di Kampung Temedak di Jalan Matang, satu lagi di Kampung Rampangi. InsyaAllah dalam tempoh 2-3 bulan akan datang, apabila siap kesemuanya kita akan membina hampir 5 buah rumah. Dan projek rumah sejahtera ini akan sentiasa kita bina bila keadaan memerlukan dan kita dapat makluman ada keluarga yang memerlukan bantuan. Bunga Rafflesia spesies Tuan Mudei berusia 3 hari didapati berkembang mekar di Taman Negara Gunung Gading pada Khamis. Ranger Hutan Sarawak Forestry Corporation, Jerome Joseph berkata bunga tersebut berdiameter 72 cm. Kedudukan bunga ini terletak kira-kira 150 meter dari laluan masuk ke denai di taman negara tersebut. Difahamkan, ia adalah bunga yang pertama dijumpai pihak Sarawak Forestry Kembang pada tahun 2021. Sebelum ini, Rafflesia berdiameter 98 cm pernah dijumpai pada tahun 2001. 3 lelaki tempatan ditangkap ketika leka bermain judi jenis holo dalam satu serbuan di sebuah kedai makan di Pasar Serian pada Rabu. Ketua Polis Daerah Serian DSP Aswandi Anis berkata, serbuan dilakukan sekitar jam 3 petang iaitu hasil daripada maklumat dan risikan anggotanya untuk opdadu. Menurutnya, semasa serbuan dilakukan, didapati sekumpulan lelaki sedang leka berjudi dalam permis berkenaan. Kesemua suspek kemudian ditahan dan pasukan serbuan turut merampas peralatan perjudian dari lokasi serbuan. Kes disiasat di bawah Seksyen 7-2 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Sementara itu, seorang lelaki disyaki ejen loteri haram turut ditangkap dalam satu serbuan ke atas sebuah premis iaitu sekitar jam 5.45 petang pada hari yang sama. Suspek ditahan di bawah Seksyen 4A-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953 kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian untuk tindakan selanjutnya. Kita ke laporan seterusnya. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak melaporkan jumlah kes baru yang telah pulih pada Khamis melebihi jumlah baru COVID-19 yang dikesan di negeri ini. Sebanyak 264 kes telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital berbanding 168 kes baru COVID-19 yang dikesan. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytihar tamat kluster Jalan Pangeran Matu bahagian Mukah. Sehubungan itu, jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 26 kluster. 7 kluster mempunyai penambahan kes, manakala 19 kluster tiada penambahan kes. Mengenai status daerah pula, daerah Kanawit, Seri Aman dan Samarahan telah kembali ke status kuning daripada status jingga. Seramai 131,568 pekerja berjaya mendapati pekerjaan melalui program-program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekeso setakat 26 Februari lalu.
Jumlah itu meningkat dalam tempoh seminggu berbanding 130,328 pekerja pada minggu sebelumnya. Penambahan 1,240 pekerjaan dalam tempoh seminggu mungkin bunyinya tidak besar, namun sikit-sikit lama-lama jadi bukit insya-Allah. Antara industri dan sektor utama yang mengambil pekerja termasuk pembuatan serta perdagangan borong dan muncit. Kerajaan meluluskan sejumlah 6,973 permohonan melibatkan nilai pinjaman sebanyak 1.315 bilion ringgit di bawah pembiayaan perusahaan kecil dan sederhana PKS Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana setakat 26 Februari 2021 berbanding 1.258 bilion ringgit pada minggu sebelumnya. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz berkata, peruntukan keseluruhan sebanyak 2 bilion ringgit di bawah program itu mengutamakan MPKS yang belum pernah mendapat pinjaman daripada bank sebelum ini. Bagi pembiayaan mikrokredit penjana, sejumlah 391.9 juta ringgit telah disalurkan setakat 26 Februari dan memanfaatkan seramai 11,708 PKS mikro. Ini merupakan peningkatan sebanyak 28.5 juta ringgit, manakala PKS mikro yang mendapat manfaat telah meningkat sebanyak 934. Bumi Putra Relief Financing BRF yang diperkenalkan oleh Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB dengan dana 200 juta ringgit menyaksikan 641 PKS menerima dana sebanyak 182.8 juta ringgit setakat 26 Februari 2021. Bagi program subsidi upah PSU 1.0 pula sehingga 30 September 2020 iaitu tarikh tutup PSU 1.0 seramai 322,177 majikan dan 2.64 juta pekerja telah menerima manfaat PSU di bawah Prihatin dan Penjana. Sementara itu, di bawah kita Prihatin pula, kita ada program subsidi upah PSU 2.0. Setakat 26 Februari, sejumlah 808.31 juta ringgit telah disalurkan kepada 66,591 majikan untuk terus beroperasi dan mengekalkan penggajian bagi 554,876 pekerja. Program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan juga semakin menunjukkan hasil memberansangkan. Sekian saja untuk ringkas TVS. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di TVS. Saya Marisuji, jumpa lagi.